أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita berkumpul di masjid kita dan akan kita sambunglah fokusan kita daripada fiqh muamalat, di mana kita telah menghabisi slot harta halal dan harta haram ya. Dan pada malam ini kita akan masuk bab yang baru, masih di bawah introduction to muamalat, pendahuluan kepada muamalat sebenarnya. Setelah kita belajar tentang definisi muamalat dulu, kemudian kita belajar tentang hukum mempelajari muamalat, kemudian kepentingan mempelajarinya, kemudian sumber-sumber muamalat, adab muamalat. After that baru kita masuk konsep harta. Di sana ada harta halal dan haram. Dan kita ada sentuh jugalah tentang bagaimana menyucikan, membersihkan atau berlepas diri daripada harta yang haram, di mana saya telah jelaskan tentang dua jenis harta haram lah ya. Itulah harta haram secara zatnya dan harta haram secara sebabnya. Zat ni mana batang tubuh dia, ain dia tu memang haram lah. Di mana tidak ada jalan lain untuk kita berlepas diri melainkan dengan melupuskannya ya. Arak, najis, babi, anjing dan seumpama. Dan satu lagi ialah haram secara sebab, secara pemilikan atau perolehan. Bukan zat dia haram ya, di mana ia boleh saja berubah dengan berubahnya menerusi akad-akad kontrak yang kita lakukan. Dan saya telah jelaskan pada tuan-tuan. Baik. Dan malam ini kita masuk tadi yang seterusnya lah. Itulah saya notakan sebagai urusan muamalat yang tidak patuh syarak ya, aka yang haram lah. Ataupun dengan lebih jelas lagi istilahnya, larangan-larangan dalam muamalat. Itu yang lebih tepat sebenarnya. Tapi tak apalah, asalkan ia merujuk kepada perkara yang tidak dibolehkan ya, dalam urusan muamalat sesama kita, khusus yang melibatkan harta lah ya. Okey, saya baca dulu. Pertama, urusan muamalat yang tidak syar'i bermaksud segala urusan muamalat yang menghasilkan harta dan pemilikan seperti jual beli, perniagaan, pelaburan dan lain-lain yang melibatkan unsur-unsur yang dilarang syarak. Bila kita sebut sebagai non-compliance, tak patuh syarak lah, non-syariah compliance, apa maksudnya? Maksud yang dilarang lah, yang tidak dibolehkan, aka haram ya. Dan of course lah, kita mesti menjauhinya, tidak melibatkan diri ya. Dan kita tak boleh orang kata terlibat lah, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung ni kita tahulah masalahnya, secara tidak langsung kita panggil direct indirect. Sebenarnya perkelasan direct indirect ni, kalau kita belajar tak ada indirect direct berlaku ya. Macam kita kata judi lah, judi ada, dia memang betul-betul judi, setiap orang tahu dia judi, tapi ada benda tu dia macam bukan judi, tapi ada unsur judi di situ, maka ia tetap judi. Riba pun sama juga, ada orang memang dia tahulah riba memang begitu dan begini kan, bagi pinjam ambil lebih ya, ambil manfaat, tapi ada benda tu dia macam bukan riba, cuma ada unsur riba di situ. Dan sebagainya saya telah kongsikan dengan tuan-tuan, bila ada unsur riba dia jadi riba ya. Maka ulama buat kaedah, idza ikhtalata bainal halal wal haram walabal haram ataupun walibal halal, bila bercampur antara halal dan haram, maka yang menang ialah haram, yang dikalahkan itu yang halal. Nampak? Kita buat bisnes, ialah syarikat kita syarikat besar, macam-macam perusahaan yang kita buat. Yalah, kita buka satu company, kita buat macam-macam, betul tak? Trading itu
Macam syarikat besar yang ada sekarang. Macam-macam dia buat. Ya. Macam-macam industri dia melabur. Ya. Jadi macam mana kalau kita nak join? Nampak? Kalau itu standard tuan-tuan, dunia pakailah. Untuk mengharuskan kita join, participate, biasa dalam investment lah. Satu-satu syarikat yang besar, yang dia banyak urusan muamalat dia buat. Ya tak? Jual beli dia buat, property dia buat. Ya tak? Kadang-kadang macam-macam industri lah. Dia buat belakang. Kewangan pun dia masuk. Which is, ada jugalah syarikat dia tu benda yang tidak halal. Boleh tak? Boleh. Dengan syarat tak lebih 5% daripada keseluruhan perniagaan yang dia lakukan. Tapi bukan bermaksud bila tuan-tuan dapat keuntungan, tuan-tuan boleh guna belaka keuntungan tu. Tak boleh. Tuan-tuan tetap kena keluarkan 5% daripada keuntungan yang tuan-tuan dapat. Contohlah, ada satu syarikat A lah contohnya. Dia berniaga dalam 10 bidang. Hartanah dia buat, perbankan pun dia masuk, macam-macam. Ya. Kemudian adalah sikit yang dia buat tu tak non-syariah, tak syariah compliant. Kita kena tengok banyak mana. Kena cek tengoklah dia punya tu. Kalau lebih 5% tidak boleh. Kalau kurang 5% boleh. Tapi bila tuan-tuan dapat keuntungan, tuan-tuan tetap kena keluarkan persen yang dia tak patuh tu, kena berlepas diri lah. Bagi Baitul Mal, bagi fakir miskin. Tapi asal nak join boleh. Termasuk saham-saham yang ada di pasaran, di bursa saham umpamanya. Itu kita punya standard dan dunia pakai. Ya. Tapi kalau dia banyak benda tidak halal, lebih 5%, awal-awal lagi tuan-tuan tak boleh join company tu. Awal-awal lagi. Pasal apa dia buat begitu tuan-tuan? Pasal syarikat-syarikat besar ni, tuan-tuan nak cari yang betul-betul solid, dia berniaga 100% hak halal, agak sukar. Kalau ada pun tidak banyak lah market. Mesti ada juga dia terlibat benda tidak halal. Kebiasaannya kewangan lah, kewangan. Dia melabur dalam kewangan konvensional. Hatta tuan-tuan punya ASB pun, apa yang menyebabkan ASB tidak halal? Ya. Kewangan lah, pasal dia masuk konvensional. Tapi tuan-tuan, ASB apa hukum sekarang? Kata-kata halal. Kalau dulu sebagai negeri fatwa halal, sebagai negeri fatwa haram. Tapi hari ni kata-kata dah haram dah, dah halal dah. Walaupun masih ada tuan-tuan, persentage dia terlibat dengan perkara haram masih ada. Tapi saya tak tahulah berapa persen, sebab mengikut yang kita belajar, yang kita bincang, ASB dia ada standard dia sendiri. Dia tak ikut standard hak SC buat 5% tu. Hak kita, hak Malaysia buat tu, Suruhanjaya Security buat 5% tu, katanya dia ada standard dia sendiri. Benda ni dia classified. Tapi bila kita bincang-bincang tu kan ada lah benda dia bincang. Ala kulihal dia tak 100% halal dia punya perniagaan. Ya. Masih ada yang tidak patuh syariah katanya. Ya. Baik. Jadi cerita lagi tu ada orang tanya kita tentang satu syarikat peruncitan yang besar sekali di Malaysia. Tak sebut nama lah. Ya. Retailing industry dia pioneer lah kat Malaysia ni. Boleh tak melabur? Kena tengok lah. Sebab kadang-kadang dia bukan hanya melabur bersabit dengan retailing dia tu, dia ada lagi investment di tempat yang lain. Kita kena tengok keseluruhan. Kalau kurang pada 5% boleh, kalau lebih tidak boleh. Awal-awal tak ada masuk. Ya? Itu standard dia lah. Ya, standard hak negara kita buat. Dah global pun pakai. Ya? Okey, ala kuliah kena tengok lah financial report dia. Ya? Untuk kita elok daripada benda haram ni, kena rujuk dia punya bahagian audit dia lah. Ya? Bukan kita boleh main masuk aja. Kita kena ada juga dia punya tu. Kena tanyalah. Tuan-tuan mesti ada dia buat kelas ke apa kan. Tuan-tuan tanyalah. Ya? Tapi nak senang mudah aja.
Kalau dia ada internal syariah advisor, okey. Tapi kalau dia tidak ada, dia buat audit sendiri, syariah audit sendiri, masalah. Awak. Okey. Cerita dia macam tu kan bila sebut tak patuh syarat, non syariah compliance, benda yang dilarang lah ya. Di mana tuan-tuan, antara perkara yang dilarang ada 6 ciri-cirinya. Pertama, bila muamalat tu melibatkan barang ataupun produk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang mana ia lebih kepada perkara yang haram pada zat itulah. Naga daging babi, naga anjing. Ya tak? Bukan naga daging babi jual buat makan saja. Jual haiwan tu sendiri tidak boleh. Ya. Kalau more advance entertainment yang melibatkan hiburan-hiburan tertentu, yang melabur dalam hiburan apa semua, tak boleh lah. Cerita dia tak boleh produk yang haram. Dia mesti allowable produk lah, barangan yang dibenarkan. Ya. Dia punya aset dia itulah. Okey, yang kedua, mempunyai unsur riba. Ya, pertama produk haram, yang kedua ada unsur riba. Tak boleh ya. Ya. Yang ketiga, mempunyai unsur judi. Judi kau pun tak boleh. Ada unsur judi pun tidak boleh. Riba kau pun tak boleh. Ada unsur riba pun tidak boleh. Ya. Kemudian ghara ataupun ada unsur ghara. Ghara ni maksudnya ada uncertainty, ketidakjelasan yang tidak dimaafkan oleh syarak. Kerana ghara-ghara ni dia ada dua. Ghara ni maksudnya ada English kita panggil uncertainty lah. Kalau Arab kita panggil jahat lah. Ada benda tak jelas. Benda tak jelas ni dia banyak sebenarnya. Salah satunya kebiasaannya lah. Yang tak jelas ni akad tu lah. Akad. Ya. Nampak? Produk so far lah market biasa jelas. Cuma kadang-kadang ada unsur tagrir dia panggil. Maksudnya yalah, tuan-tuan beli barang setakat tengok gambar. Ya tak? Tiba-tiba dapat alamak. Ingat comel sangat, tengok gambar tak comel. Gambar ni tuan-tuan, dia ilustrasi saja. Saya dulu masa saya jadi manager restoran, dululah cerita 20 tahun lepas lah, after saya grad, saya kerja macam-macam. Salah satu saya kerja restoran lah. Ya, di Ampang, di Gombak, di Genting Highland. Ya. Siapa pernah kerja Genting Highland sini? Saya setahun lebih kerja Genting Highland. Genting Highland makan angin seronok tuan, kerja tak seronok. Ya. Boring lah kerja kat atas. Asyik nak turun aja kerjanya. Tuan-tuan duduk bawah asyik nak naik kan. Rasa nak naik lama-lama sekali. Kita orang yang hari-hari kerja kat sana, Allah, Tuhan saja yang tahu betapa boring. Ya. Gambar-gambar yang ada kat restoran kita tu, kalau tuan-tuan compare dengan produk yang ada, dia tak sama. Sebab tu dia tulis situ, for illustration only. Dan saya pun pernah personally bergaduh dengan orang Arab tuan. Dia order, kita bagi. Dia kata, I don't want this, I want that. Saya bukan nak yang ni, saya nak yang tu. Padahal benda sama aja. Asal gambar kan, gambar mesti dia buat bagi cantik, dengan efek dia, dengan filter dia, grafik memanglah cantik. Ya. Patut hak betulnya macam mana produk tu, gambar patut macam tu. Tapi gambar cantik aja. Ya. Marketing. Ya. Ghara ni masuk ketidaktahuan. Nanti kita akan ada babnya ni. Ada ghara dimaafkan, ada ghara tidak dimaafkan. Tuan-tuan makan. Ya tak? Lepas tu tuan-tuan dah lah tak bayar, makan dulu. Lepas tu tak nak bayar pula. Yalah kalau jenis tuan-tuan pergi tunjuk ni saya makan, dia tengok. Okey. Kadang-kadang tuan makan dulu tu tak? After that baru cakap kat dia, Haji ambil apa tadi? Saya ambil ayam seketul. Ya tak? Ayam tu besar mana? Tak tahu. Lepas tu saya ambil sayur. Sayur banyak mana? Sayur sikit. Padahal ambil banyak, sikit. Itu semua ghara tuan ya. Tidak diketahui kuantitinya dengan jelas. Ya. Betul tak? Maka Islam amat-amat mementingkan
kuantiti benda tu. Kena tahu dia punya sukatan dia tu. Kalau timbangan dia tu. Kalau bilangan dia tu. Asalnya begitulah. Tapi apa siapa dibolehkan? Ada wara tu. Ada ketidaktahuan, ada jahalah. Tapi dia panggil, kenapa dia dimaafkan? Kerana ia teramat sedikit. Wara yang sedikit. Wara kalau sedikit okey. Ya. Contoh makan buffet, makan dulu bayar kemudian kan, ataupun makan sampai kenyang. Itu semua wara tu. Tapi dibenarkanlah, dimaafkan oleh majoriti ulama. Walaupun ada sebahagian tu dia straight juga, dia kata buffet tidak boleh. Memang ada pendapat ulama begitu. Tapi rata-rata ulama sekarang dia membenarkan buffet boleh lah. Walaupun yalah, awak bayar RM30, saya pun bayar RM30, tapi awak makan 3 pinggan, saya makan 1 pinggan aja. Saya taki kecil, awak taki besar. Itu wara tu. Ya. Tapi Islam ni dari sudut muamalat dia bukan nak menyusahkan, dia nak memudahkan kita. Dimaafkanlah, dimaafkan. Ya tak? Ya. Dia macam ibadat juga. Orang uzur dia beri kemaafan. Tak boleh sembahyang sambil berdiri, sambil duduk. Ya tak? Hatta orang yang ada beg-beg najis, kolostomi bag, ataupun beg-beg air kencing, urine bag, tuan-tuan tak basuh. Cukup tuan-tuan berwuduk saja setiap kali solat fardu. Kemudian sembahyanglah dalam keadaan begitu. Pasal apa begitu? Nak memudahkan lah. Ya? Dan tak ada hadis yang spesifik pun. Semua daripada hadis-hadis yang dalam bab ni. Ya? Ataupun nanas yang umum lah. Ataupun boleh jadi dikiaskan di atas masalah-masalah yang lain. Tapi betul-betul bab tu tak ada. Ya? Okey, goro jadi 4. Yang kelima ada unsur rish. Rish ni menipu. Tak patut syarak tu. Ya? Menipu-menipu ni ada 2 lah. Satu dia panggil betul-betul tipu punya. Ya. Scam lah, scam. Satu lagi dia meniaga, bukan tak meniaga. Scam ni memang tak ada apa lah, dia memang tipu duit orang. Betul tak? Yang ni dia meniaga, tapi dia buat sikit sebanyak penipuan lah. Pak jenis lagu ni harta dia tu jadi tidak berkah lah. Ya tak? Dia jual buah tu tak berapa mani, dia kata mani. Jual beli dia sah. Duit yang dia dapat pun duit yang dikira sebagai duit halal lah, pasal dia buat jual beli. Tapi ia tidak diberkati. Ya. Dia kena cakap benda-benar lah. Sebab itu kita belajar dulu adab muamalat. Salah satu ialah hasilku, dia mesti benar. Kalau dia ada sikit sebanyak heki-pengki, ada tak benar sikit-sikit tu, jadi rezeki yang dia dapat tu tidak berkat lah. Ya? Tapi jual beli yang dia buat so, ada harta yang dia dapat pun harta yang halal, tapi tak berkat lah. Ya? Dia kata dia dapat harta haram pula, pasal dia bukan mencuri, dia bukan scam, dia bukan cilok, dia buat urusan. Ya tak? Cuma on top of that dia sulam dengan tipu-tipuan yang kecil-kecil macam tu. Ya tak? Macam bersumpah lah, bersumpah, wallahi barang aku baik. Kemudian dia buat jual beli dia sah, walaupun barang dia tidak baik. Tapi dia berdosa lah sebab dia bersumpah dan dia bercakap bohong. Ya? Jadi tipu ni dia ada 2 lah. Satu memang betul-betul tipu lah. Yang kedua merujuk pada bercakap bohong. Cakap bohong berdosa lah. Tapi perniagaan dia tu, akad dia tu, urusan dia tu sah. Ya? Cuma berdosa dan tak berkat lah rezeki dia tu. Ya? Okey. Dan yang ke-6 tuan-tuan, melanggar perintah ulil amri ataupun penguasa. Jadi bila ada 6 ciri ni, dia tak patut syarak lah. Ya? Bila ia melibatkan produk yang diharamkan oleh Allah, ada unsur riba, ada unsur judi, ada unsur wara, ada unsur ghish atau penipuan, dan akhir sekali bila ada unsur melanggar perintah penguasa. Ya. Penguasa kata barang-barang tertentu mesti jual dengan harga-harga tertentu. Dia fix the price. Tak boleh jual lebih, tak boleh jual kurang. Dia pun pergi balik buku fiqh. Buku fiqh kata adalah setiap barangan itu menjadi milik penjual. Dia boleh jual saja menurut harga dia mahu. Hadis Nabi bla 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 bla. Oh, dia kata, oh kitab kata boleh.
Ya tak? Boleh. Dalam bab muamalat ni, mentaati penguasa adalah prinsip yang penting. One of the fundamental principle. Kerana ulama buat kaedah. Macam mana kaedah dia tu? Tasarruful imam manutun bil maslahat. Setiap keputusan imam adalah terikat dengan kemaslahatan. Kalau penguasa buat tu di atas maslahat tertentu, boleh jadi dia mewajibkan sesuatu, tidak diwajibkan oleh syarak, maka dia jadi wajib. Itu di bawah peruntukan masalih mursalah dia panggil. Memang syarak bagi peruntukan untuk uli amri. Ataupun dia melarang sesuatu, maka dia jadi haram, tak boleh buat, walaupun pada asalnya syarak tidak melarangnya. Jadi tak boleh nak belik buku lah. Belik buku tak sama dalam bab ni, ya. Jadi ada slot untuk penguasa di situ. Jadi bila ada 6 ciri tu, maka tidak patuh. Okey, poin nombor 2, Islam melarang kita menjual, membeli atau membuat sebarang transaksi ke atas barangan atau produk yang haram. Ini jelas sekali. Ini disepakati oleh para ulama di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apabila Allah mengharamkan sesuatu, Allah mengharamkan jual belinya. Ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sunan Ibnu Majah. Very famous one. Kata Nabi, "Innallaha idza harrama syai'an harrama samanahu." Allah ni bila dia mengharamkan sesuatu, maka ia juga mengharamkan harganya. Maksudnya ia tidak boleh ditransaksikan sama sekali. Tuan-tuan tak boleh makan babi. Tuan-tuan naik kereta pergi langgar babi. Bazir babi ni kita bagi ke orang lain, ya. Kita ada kawan, nama fulan besi fulan, hok no muslim tu. Tak boleh. Contoh babi berat sangat. Kambing lah kambing. Lembu, anak lembu ke. Dia langgar anak lembu, mati anak lembu tu. Bazir anak lembu, dia kata. Lepas tu kawasan ladang kelapa sawit pula. Tak ada tuan. Ambil lah. Ni bangkai. Apalah kita bagi kawan kita yang non muslim. Boleh tak? Awak tak boleh makan, siapa-siapa pun tak boleh makan. Jual tidak boleh, bagi percuma juga tidak boleh. Tapi kalau jual lebih bagi, tidak boleh. Ya. Jadi unsur-unsur yang haram tu, najis dan seumpamanya, maka dia tidak boleh. Tengok, benda ni boleh makan ke tak boleh makan, boleh guna ke tak boleh guna. Kalau makan tidak boleh, guna tidak boleh, maka tuan-tuan, urusan muamalah pun tidak boleh lah. Dalam sebahagian besar benda lah. Ada juga dia tak boleh guna, tapi dia boleh buat jual beli. Macam emas, perhiasan, tuan-tuan tak boleh guna, tapi tuan-tuan boleh buat jual beli. Mungkin tuan-tuan beli untuk simpan, mungkin tuan-tuan beli untuk bagi isteri, bagi anak, tapi tuan-tuan nak pakai tak boleh. Tak semua benda lah. Tapi ada benda memang tak boleh awal-awal. Ya tak? Okey, contohnya arak. Allah mengharamkan ianya diminum, maka seluruh urusan berkaitan arak ada dilarang. Begitu juga dengan haiwan yang haram dimakan. Ini umum tuan-tuan. Di mana benda-benda seumpama ini dia tak boleh dimuamalatkan sama sekali. Melainkan dalam skop-skop tertentu. Ya, dalam konteks hari ini tuan-tuan, benda-benda yang haram, najis dan yang seumpama dengannya, dalam konteks perubatan ada sikit sebanyak kelonggaran. Asalnya tidak boleh. Ya. Tapi ada sedikit sebanyak kelonggaran. Di mana sebahagian ubat-ubatan memang dimasuki ataupun dimasukkan benda-benda yang haram dalam kuantiti yang sedikit sekadar hajat, termasuk pula dalam bab darurat. Ya. Dan benda tu pun bila sudah dimasukkan, dia sudah berubah sifatnya. Kalau najis, ia tidak jadi najis. Ya. Sebagaimana biasa, dia telah berubah. Dia panggil proses istihadah. Walau bagaimanapun ada parameter-parameter tertentu dalam bab tu, yang kita kena belajar asing lah. Ni kita ambil prinsip umum saja, ya. Benda-benda haram ni kita tak boleh buat urusan jual beli, ya. Okey, kemudian saya ada sentuh juga tentang haiwan yang haram. Haiwan-haiwan ni tuan-tuan tak boleh buat jual beli sama sekali. Bahkan bukan jual beli saja, sebab muamalat ni ada dua. Satu melibatkan komersial, jual beli. Satu lagi yang melibatkan kebajikan, sedekah, hadiah, hibah. Tak boleh juga. Macam tadi dah saya kata, najis tuan-tuan nak bagi kat kawan-kawan tuan-tuan yang non-muslim untuk dia makan, tak boleh juga. Tapi kalau jual lebih berat lah. Nak bagi free pun tak boleh, ya. Okey, ada 7 ciri-ciri haiwan yang tidak boleh ditransaksikan sama sekali, tidak boleh dimuamalatkan. Ya, pertama haiwan yang najis. Itulah babi, anjing, ya.
Tapi kalau anjing buat jual beli untuk kegunaan-kegunaan tertentu, majoriti ulama mengharamkan, termasuk kita mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki membenarkan, dan itu digunakan hari ini baik di peringkat dunia, baik di peringkat tempatan. Anjing-anjing untuk keselamatan kita beli, bukan kita lah, buat tu lah kan. Kalau ikut standard mazhab Syafi'i tak boleh tu. Tapi mereka menggunakan pakai pendapat ulama yang mengharuskan lah. Memang majoriti kata tidak boleh. Tapi tak okey awak nak mitok anjing orang lain. Dia anjing ni boleh bagi percuma, boleh. Ataupun pergi lautan buru, boleh. Tapi kalau nak buat jual beli tidak boleh. Itu menurut majoriti lah. Cuma fortunately lah, segelintir ulama, setahu saya yang standard mazhab Maliki, Imam Malik rahimahullah, dia kata boleh buat jual beli haiwan seumpama ini jika ada keperluan. Kerana tak semua benda kita boleh secara percuma, dan kita cari, tak semua. Ada benda kita kena beli juga. Ada amat sesuai pada hari ini. Yang kedua, haiwan yang jijik. Yang dalam bahasa Arab disebut sebagai al-mustakhbasat. Dan ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran dalam beberapa ayat. Tuan-tuan buka sendirilah surah Al-Ma'idah ayat keempat, surah Al-A'raf ayat 157, dan ada lagi beberapa ayat yang lain. Di mana Allah Ta'ala kata yas'alunaka ma uhillat lahum qul uhillat lahum at-tayyibat. Mereka bertanya, yang ini sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu, apakah yang halal bagi kami? Maka Allah Ta'ala katakanlah wahai Muhammad, yang halal bagi kamu ialah benda yang baik-baik, benda yang suci-suci. Yang najis-najis, yang jijik-jijik tidak boleh. Baik. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf 157 tu, wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Benda yang baik-baik boleh, benda yang jijik-jijik tidak boleh. Al-khaba'ith ni mana jijik lah. Okey, haiwan yang kotor, dia dalam konteks yang sama je tu. Kemudian haiwan dua alam. Haiwan dua alam ni pun sama juga, di mana sebagai ulama memang mengharamkan makan, lalu mereka mengharamkan juga urusan muamalat terhadapnya. Jual beli baik bukan jual beli baik, kerana Nabi larang seorang doktor yang buat ubat daripada katak. Tak benar. Dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, aku ni buat ubat, aku buat katak dalam, boleh tak? Maka Nabi kata tidak boleh. Hadis diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Osman At-Taimi dalam Sunan Abi Daud. Dan ada lagi lah beberapa hadis yang lain dari Sunan Al-Baihaqi, dari Sa'idi. Yang jelas Nabi tak pernah bunuh katak. Bila tak pernah bunuh, masuk tak boleh makan lah. Bila tak boleh makan, tak boleh diurus niagakan. Dan ada juga hadis yang menyatakan bahawa katak ni tak boleh dibunuh sebab dia bertasbih kepada Allah. Tapi hadis tu dhaif lah. Ada orang kata kan, belalah kambing kerana bela kambing itu berkat. Benda-benda macam ni yang tadi tak sahih. Nabi datang bukan nak camping bela kambing. Nabi datang bukan nak cerita pasal katak. Okey. Jadi haiwan dua alam Okey, haiwan dua alam ni tuan-tuan kena tengok juga yang mana dalam kitab-kitab lama ada dilarang. Macam ketam-ketam. Hak jenis boleh duduk di air, boleh duduk di darat. Hak jenis duduk di air aja, tak apalah. Tuan-tuan beli kat kedai Aceh tu, hak kalah merah tu, itu memang duduk kat laut aja. Bawa naik kat darat, dia mati sekejap aja. Itu bukan dua alam. Hak ni hak jenis hutan ketam-ketam, hak duduk kat orang panggil hutan nipah, hutan ketam batu apa semua tu kan. Kalau tuan-tuan tengok kita klasik mazhab Syafi'i lah terutamanya, memang melarangnya kerana memang dia dua alam. Air boleh duduk, darat boleh duduk. Tapi fatwa semasa kata tidak ada masalah sama sekali, kerana asas atau basis tentang dua alam ni hadis kata tu je, kemudian diperluaskan sehingga mana-mana haiwan dua alam tidak boleh dimakan. Sedangkan walaupun dia dua alam, tapi dia bukan haiwan yang jijik, dia pun tak makan najis, daging dia pun sedap. Tapi macam katak tu
Jijik tuan. Betul tergamuk nak makan katak. Tapi kalau macam ada benda nampak macam jijik, tapi memang dinaskan ia halal, tak apalah. Macam dog jijik juga kan. Tapi dinaskan ia halal. Ya. Jadi nak beza tu. Ketan batu tuan, fatwa wilayah kata boleh. Ketan nipah boleh. Jenis-jenis dua alam lah. Ketam-ketam ni boleh. Okey, haiwan yang memakan najis juga tidak boleh. Walaupun asalnya haiwan itu halal. Ya. Terutama hak jenis asal makan je najis. Asal makan je najis. Asal najis je makan. Kerja dia makan najis saja. Itu nak tengok. Ya tak? Boleh ikan yang dia bagi najis. Itu nak tengoklah. Ya. Ada orang kata ikan keli tak boleh makan. Pasal apa? Pasal pengusaha-pengusaha dia bagi makan najis. Saya ada member usaha ikan keli di Tanjung Karang. Saya pergi kat rumah dia. Dia tak bagi makan najis pun. Jangan pukul kata begitu. Memang ada kemungkinan. Tapi tak semua. Jangan generalize. Marah saya ni suka ikan keli tuan. Tuan-tuan pula kata ikan keli makan najis, tak boleh makan. Tapi kalau dia makan najis sehingga badannya pun berbau najis all the time, maka tidak boleh lah. Melainkan setelah ia diberi makanan-makanan yang halal, hilang bau najis daripada badannya, maka dibolehkan semula. Ya. Tapi setakat ayam tuan-tuan makan najis sekali-sekala, anak kita berak tepi rumah, ayam pergi patut tahi tu, dia tak apa. Pasal sekali-sekala aja dia makan. Ya. Tapi ada ulama origin pun tak boleh juga tuan. Ya. Saya di dua tempat, satu masjid di Ampang, satu surau di Subang Tambahan. Saya memang ajar fiqh makan dan minum, fiqhul at'imah wal ashribah, the science of food and beverage. Memang saya ajar lah. Dan kita fokuslah kepada haiwan-haiwan yang tidak boleh dimakan. Ya. Cuma ni secara umum saja. Ya. Okey, haiwan yang memakan dengan kuku dan taring. Dengan kuku biasa burung lah, burung. Burung elang, garuda, ada garuda. Ya. Dengan taring dan kuku juga haiwan-haiwan pemangsa lah, haiwan buas. Harimau, singa, buaya bahkan. Ya. Ada khilaf dalam bab ni, tapi majoriti melarangnya. Ya. Haiwan yang disuruh bunuh atau dilarang bunuh ni pun tak boleh dimakan dan tak boleh diurus niagakan. Ya. Dulu orang suka jual biawak nama tokek. Konon-konon nak dibuat ubah. Tak tahulah betul ke tidak. Ya. Sampai ramailah orang duk cari tokek, bela tokek. Betul dulu. 15 tahun lepas lah saya ingat. Mula-mula saya datang ke Sungai Buloh, masa tu top orang jual tokek. Ya. Katanya nak buat ubat, tak tahulah betul tidak. Sedangkan haiwan itu tidak boleh dimakan dan dia tidak boleh ditransaksikan. Ya. Kalau betul-betul ada bukti dia dibuat ubat dengan syarat-syarat tertentu, baru kita boleh jual. Ya. Ya, which is agak sukar lah. Tuan-tuan nak cek macam mana. Ya tak? Macam saya boleh, saya cek. Ya. Kalau boleh elakkanlah kita buat jual beli daripada haiwan seumpama ini. Ya. Azan okey tu. Habislah kita satu bab. Next bab nanti ialah riba. Ya. Di mana kita akan bincang tentang definisi riba, hukum riba, kategori riba, sejarah pensyariatan riba dan juga riba-riba dalam muamalat kontemporer atau moden. Dia ada 4 bab lah di situ. Ya, mungkin saya perlukan 2 atau 3 kuliah. Kita azan dulu lah. Ada soalan nak tanya apa tak? Tak dengar. Azan dulu lah.
siapa cakap baja tai babi tu? Nanti bagi orang orang Ya. tahu cakap memang musuh maksudnya dia bangun dalam tubuh. Okey, dia macam ni ya. Macam mana nak simpulkan? Dia makanan yang diberi makan najis. Haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke. Ya kalau haiwan kita bagi makan lah. Kalau tumbuh-tumbuhan ni baja dia tu. Ya tak? Dia sebenarnya ada beberapa pendapat ulama lah. Tapi pendapat ulama yang paling pertengahan ialah haiwan atau tumbuh-tumbuhan tu dia bau najis ke tidak. Kalau bau najis tak boleh lah. Kalau tak bau najis boleh, walaupun dia diberi najis. Tak kisah najis apa pun, babi ke tak babi ke. Itu saya tengok pendapat yang pertengahan lah. Sebenarnya ada 3 pendapat. Pendapat pertama, tak boleh makan langsung, melainkan setelah dia diberi yang halal. Kena tengoklah, kalau haiwan kecil 3 hari 4 hari macam tu. Kalau haiwan tu besar sikit, haiwan kecil ni macam ayam, macam itik. Kalau besar sikit macam kambing, 1 atau 2 minggu. Kalau besar macam lembu, 40 hari ke atas. Nampak? Baru kita boleh makan dia. Ada yang kata begitu. Tumbuh-tumbuhan pun sama juga. Ya tak? Kena tak boleh bagi hak najis lah, bagi najis. Kena bagi hak halal pula. Mana kata baju hak tidak daripada najis lah. Ya. Ada yang kata begitu. Ada yang kata boleh secara mutlak. Ini Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhalla. Dia kata haiwan yang diberi najis ataupun tumbuh-tumbuhan boleh saja, kerana ia telah melalui proses istihalah. Istihalah ni maksudnya bila haiwan tu makan najis atau tumbuh-tumbuhan tu dia serat najis, sebenarnya dia sudah tidak najis lagi, dia jadi benda lain. Betul tak? Kata dia begitu, walaupun berbau najis, tak risau dia kata. Tapi yang pertengahan hak ni, dan setahu saya hak ni hak standard mazhab Syafi'i juga, which is haiwan atau tumbuh-tumbuhan itu walaupun kita bagi dia najis, selagi mana dia tak bau najis, maka kita boleh makan. Tapi kalau dia bau najis, kita tak boleh makan lah. Which is akak kata memang bau najis, kalau ikutkan tak boleh makan tu. Dan kita pun memang tak tergamak nak makan. Betul tak? Sementara kalau ada, tak tahulah khabar-khabar ni kan, betul ke tidak. Tapi kalau kita nak ambil yang baik, tak payahlah pergi tempat tu. Sementara kalau kita ada orang kata orang yang kita percaya lah, kok dia pernah kerja situ ke apa, dia kata dia bagi baja babi, dia tak payahlah pergi awal-awal. Tapi kalau dia dah bau, tak boleh lah. Sebaik-baiknya tak makan, bukan sebaik-baiknya, kena elak lah, tak payah makan lah kalau boleh. Boleh tapi kata buah-buahan ni walaupun diberi najis, jarang dia bau. Kalau haiwan je. Tahu saya kalau tumbuh-tumbuhan, buah-buahan walaupun diberi najis dia tak bau. Tapi tak tahulah dia kata bau. Haji tanya apa? Ya. Oh, tak jelas. Tak dengar. Apa dia? Pelihara kucing untuk dijual. Maksudnya jual beli kucing lah. Okey, jual beli kucing ni tuan-tuan, dalam muamalat memang dia ada bab. Disebut sebagai bai' as-sinur ataupun bai' as-sinnaur. Ada juga orang baca bai' as-sinwar. Yang mana sinau, sinur, sinwar merujuk kepada kucing lah. Ya, ada juga buku tulis bai'ul hirrah. Dan macam-macam perkataan lagi yang merujuk kepada jual beli kucing. Di mana jual beli kucing ni tuan-tuan, ulama ada 2 pendapat lah. Pertama, yang tidak membolehkan, tak boleh. Pasal apa? Pasal ada dalam hadis yang sahih, kalau tak Bukhari Muslim, very famous one, daripada Jabir, di mana katanya nahan Nabi bai'as sinnaur, Nabi melarang jual beli kucing. Ya.
Dan itu pendapat sebagai sahabat Nabi, tabi'in dan sebagai ulama-ulama termasuk yang kontemporer. Ada yang memfatwakan begitu, tak boleh. Walau bagaimanapun, sebagai lain kata boleh. Termasuk yang standard mazhab Syafi'i. Ya. Harus jual beli kucing. Kalau tidak boleh sekalipun, ia makruh saja. Ia tak sampai sahih haram. Sebab apa? Sebab kita sebab apa? Sebab kucing ni tuan-tuan, walaupun dia haram dimakan, betul tak? Tapi sebab dia haiwan yang berada di sekeliling kita, yang mana kita memang berada dekat dengan dia, dan memang harus untuk kita jadikan pet. Dia tak sama dengan benda-benda haram yang lain, macam babi, macam anjing, di mana kita tak buat dia pet. Memang tak boleh pun, betul tak? Ataupun biawak, buat pet biawak, boleh biawak kat rumah seekor. Tapi anjing tak. Bahkan Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, bukan bin Ka'ab, Ka'ab bin Malik dalam Sunan Abi Dawud, innaha alaikum minat tawafin wa tawafat. Nabi kata kucing ni dia hanya berada di sekeliling kamu, dia tawaf sana tawaf sini. Ada orang kata kucing tak boleh bawa masuk rumah, tak luar. Boleh aja. Janji awak jagalah najis dia tu. Ya tak? Dan Nabi kata begitu. Dia haiwan yang sering berada di sekeliling kamu. Dan Nabi menamakan kucing sebagai tawafin, tawafat. Mana Nabi benarkan? Dan ada sahabat yang beli kucing. Okey je. Ya. Jadi dia tak samalah dengan, memanglah ikut asal. Macam hadis saya baca Ibn Abbas tu, Inna Allah iza harrama syai'an harrama samarahu. Bila Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, contoh ni benda kita tak boleh makan, kita pun tak boleh buat jual beli, harga daripada ni adalah haram. Kecuali kucing, di mana saya tak pastilah majoriti atau tidak. Saya rasa majoriti lah rasanya lah. Tapi kalau mazhab Syafi'i memang membenarkan, dan sebagian ulama-ulama kontemporer, macam Qardawi, dia membenarkan jual beli kucing, tak silap saya, dalam majmuk fatwa beliau. Ala kuliah tak ada masalah lah. Walaupun ada juga ulama-ulama kontemporer yang memilih jual beli kucing ni haram, ya. Sebenarnya, dan kalau kita belajar in detail lah, bab dalil, bab hujah, ulama yang kata halal, ulama yang kata haram, saya personally lebih suka pendapat yang kata haram. Tapi boleh saja tuan-tuan nak buat jual beli. Yalah, tuan-tuan beli kucing mahal, yalah, yalah tuan-tuan, kadang-kadang kucing-kucing kampung ni tak best, nak kucing mahal, ekor lebat besar. Ya. Tapi kalau boleh elakkan, itu lebih baik, itu lebih baik, ya. Tapi kalau kita belajar secara keseluruhan, ada keharusan, kita kata ginilah khilaf, ada yang bolehkah, ada tak boleh. Jadi kalau tuan-tuan rasa perlu beli kucing, belilah. Kalau rasa tak perlu, tak payah, ya. Boleh. Ada soalan lagi? Tak ada, ya? Cukup tu. Cuma saya nak relate yang tadi, saya tertinggal poin tu. Saya dah sentuh pasal SB tadi kan. Jadi jangan kata SB haram pula. SB halal tuan, telah difatwakan patuh syarak seluruh negara lah setahu saya. Tapi saya tak tahulah kok ada negeri yang masih mengharamkannya. Setahu saya, macam Selangor dulu kata haram, beberapa tahun yang lepas telah mengharuskan, dan negeri-negeri yang lain lah, pasal dia dah dapat keluar satu standard yang mereka punya sendiri lah, under prinsip maqasid syarak. Tapi tuan-tuan kena ingat, ASB ni dia macam saya sebut tadi lah, dia tak betul-betul 100%. Kalau ikut Dr. Zaharuddin pada tahun 2021, walaupun dia kata ASB telah difatwakan harus, dia kata masih wajib melakukan pembersihan. Dan berbeza-beza lah. Kalau tahun 2015 ke bawah tak wajib lah kita buat pembersihan, sebab memang haram pun, dah banyak negeri mengharamkan. Tahun 2015 ke atas tu dia ada dia punya jadual, tuan-tuan boleh cek kat internet lah. Lain-lain, yang mana secara umumnya 30% lah yang mesti dibersihkan. Dia tak sama, ada 70, ada yang halal tu 74 lah, 73 lah, 72 lah, 66 lah, saya tak tahulah kan. Tapi lah yang tahun 2019 tu, anda ingat yang halal 70 something. Ala kuliah, kalau tuan-tuan bersihkan 30% sudah okey. Mana tuan-tuan dapat dividen tu, tuan-tuan keluarkan 30% untuk diberikan kepada fakir miskin atau baitul mal. 70% lagi tu, kalau cukup nisab, tuan-tuan kena keluarkan zakat sendiri. Lepas tu tuan-tuan enjoy lah dengan lebihan dividen itu. Nampak? Jangan ingat kata ada fatwa halal, halal lah tu semua dividen. Tak. ASB masih ada pelibatan dia dalam urusan pelaburan yang tidak patuh syarak.
Walau bagaimanapun, sejak dia difatwakan haru dulu lah, tahun 2000 berapa lah, 2018 kot. Dia telah buat perjanjian lah, mana dia akan mempeluahkan lagi pelaburan dia, dan dia akan mengecilkan yang haram tu sedikit demi sedikit. Tak tahulah sampai bila, sampai dia punya target, takkan ada lagi benda yang haram lah, kita dia gitu lah. Poin dia tuan-tuan, ada banyak SB ni kaya berlaku depan saya ni, masih kena buat pembersihan lah. Cerita dia gitulah. InsyaAllah ta'ala. Jadi setakat itu dulu. Aku Lukul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah.